Didik TV KPM. Ramai sangat anak murid tanya, cikgu boleh tak pakai kalkulator ni? Boleh tak pakai kalkulator ni? Sebenarnya murid-murid boleh saja menggunakan kalkulator mana-mana saja asalkan bukan kalkulator grafik. Di mana kalkulator grafik itu adalah kalkulator bila you tekan dia keluar graf. Dan harga dia memang mahal lah. Biasanya di pasaran lebih kurang 500. Wow. Jadi boleh saja guna apa saja jenis kalkulator dan biasanya kita akan guna kalkulator Scientific 570. Apa-apa saja pun boleh. Okey. Mira, tanpa buang masa, kita teruskan kepada teknik menjawab soalan kertas 1 menggunakan kalkulator. Jadi saya rasa anak-anak pun dah ready, Mira pun dah ready. Kan? Cikgu. Alright. So kita tengok soalan pertama. Apabila datang soalan sebegini, anak murid tak perlu susah-susah hati nak kira-kira. Hanya menekan kalkulator sahaja. Okey, kita boleh tekan kalkulator macam biasa 4.835. Alright. Kemudian darab 10 kuasa negatif 6, anak boleh tengok atau murid boleh tengok di kalkulator masing-masing. Ada tanda darab 10 kuasa X. Ataupun kalau kalkulator lama ada EXP. Betul tak Mira? Betul, cikgu. Ada EXP kan? Kemudian tekan sahaja negatif 6 tambah 3.61 darab 10 kuasa negatif 4. Bila dah tekan sama dengan jawapan yang terhasil adalah seperti ini. Ini yang saya kata nak tips dia. Apabila murid dapat jawapan seperti ini dalam bentuk perpuluhan, maka jawapan yang terhasil atau jawapan dalam bentuk piawai mesti kuasa negatif. Okey. Jadi kalau kita lihat pilihan jawapan, automatik C dan D adalah salah. Sebab positif kuasa dia. Maka pilihan yang kita ada sama ada A atau B. Bila kita nak tahu A atau B, kita gerakkan sahaja titik perpuluhan. 1, 2, 3 dan 4. Maka jawapan dia adalah B. 3.65835 darab 10 kuasa negatif 4. Sangat mudah. Jadi pertama, murid lihat kalau jawapan diberi dalam perpuluhan, mesti jawapan akhir atau dalam bentuk piawai biasanya kita panggil, mesti dalam negatif. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Kita nak cepat sikit soalan kedua. Cuba anak-anak menekan kalkulator di rumah. Okey. Kita tekan. Kita tunggu juga Mira tekan. Baik, alright. 5.162 Ya. kuasa 10 kuasa 6 tolak 3.61 darab 10 kuasa 4. Okey, cuba anak-anak bandingkan jawapan anak murid di rumah bersama dengan saya. Okey, tadi saya cakap kalau perpuluhan kuasanya adalah negatif. Jadi ini bukan perpuluhan. Maka dia mesti kuasa yang positif. Jadi A dah salah. Apa pilihan yang kita ada? Kita gerakkan sahaja titik perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bila kita lihat 6, anak murid di rumah, kita ada dua pilihan di sini. Mana satu jawapan yang tepat? Di sinilah anak murid akan diuji dari segi konsep pembundaran. Jadi 5.1259. C 5.12 sahaja di sini. Sedangkan sebelah 2 adalah nombor 5. Betul. Kalau nak bundar, dia akan jadi 513. Tapi jadi jawapan dia yang sebenar adalah B. Jadi jangan salah di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Ini adalah asas nombor. Okey, untuk makluman semua, asas nombor untuk matematik KSSM bermula daripada sifar, daripada asas 2 sehingga asas 9, asas 10. Jadi kalau dulu dia terhad asas 5, asas 8, sekarang tak. Bila anak murid lihat, ini adalah asas 6 yang kita nak tukar kepada asas 10. Okey, langkah dia pertama, asas nombor mesti bermula daripada sifar. Jadi kita letak siap-siap sifar 1, 2 macam ni. Anak murid. Saya rasa murid saya boleh faham. Kemudian kita lihat kita nak tukarkan kepada asas 10. Jadi kita guna kaedah ini. Di mana asas 6 kita 6 kuasa 2. Nampak? Kalau asas 6 mesti 6. 6 kuasa 1. Tapi 4 maksudnya 6 kuasa sifar.
Jadi anak murid tekanlah kalkulator dan dapat jawapan seperti ini. Bila dapat jawapan seperti ini, kita compare atau kita bandingkan dengan jawapan yang diberi. Soalan nak P, maka jawapan kita adalah apa Mira? Jawapan kita adalah 1. P kat sini kan? Betul. Jadi jawapan dia adalah C, cikgu. 3. Ya, jawapan dia adalah C, 3. Okey, seterusnya kita tengok. Kalau tadi asas 6, jadi murid sekarang belajar dengan saya pula dalam asas 5. Okey, kalau tak diberi kuasa di sini, murid di rumah terus letak 1 di sini. Itu tips saya. Sebab apa? Saya tak nak murid-murid salah. Letak je 1 di sini. Kemudian, kita buatlah operasi seperti biasa. Bila kita darab. Dan ingat, tadi saya dah cakap, asas nombor bermula dengan sifar. Jadi, kita tekan dulu. Sifar 1, 2, 3. Sebab kuasa tertinggi adalah 3. Kalau kuasa tertinggi 4, murid boleh tambah 4. Kalau kuasa tertinggi 5, murid tambah 5. Okey, pada kuasa tertinggi 3, tak ada nilai pemala. Maka dia adalah 1. Okey, kita lihat Inilah jawapan dia. Sebab pada kuasa tertinggi 1 ni, kita ada 3. So, 3. Jadi, jawapan dia adalah C. 1 sifar, 3 sifar, asas 5. Ya. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Macam mana cara mudah untuk kita ingat asas nombor ni, cikgu? Okey, cara mudah dia ingat macam ni. Kalau asas nombor, mesti bermula dari sifar. Itu syarat dia. Mesti dari sifar. Apa-apa saja soalan, murid mesti bermula daripada sifar. Itu yang kena set dalam otak masing-masing. Okey. Seterusnya, kita pergi masih lagi dalam asas nombor. Tetapi sekarang asas 9 kepada asas 10. Bila sebut digit, maksudnya nombor 2 lah. Itu. Maksudnya kita nak tahu nombor 2 ini. Alright. Tadi saya dah bagi tahu Mira dan juga murid-murid, asas nombor mesti bermula daripada sifar. So, letaklah sifar 1, 2, 3. Okey, disebabkan kita nak mencari digit 2 ini dan kuasanya mesti 2. Jadi, kita hanya menekan kalkulator dan kita terus dapat jawapan. C162. Okey. So, kita pergi kepada nombor 6. Asas 5. Okey, yang ni saya nak ajar sikit anak-anak. Bila asas 5 atau asas 6, nombor bila masuk asas 5, maksudnya sifar 1, 2, 3, 4. Maksudnya nombor 5 tak boleh. Sebab dia ada 5 digit. Sebab itu dikenali asas 5. Okey, kalau kita tambah, murid tambah, 4 tambah 2, 6. 6 dah lebih dari asas 5. Jadi, 6 kena tolak 5. Jadi, dapat 1 naik di atas. Itu syarat dia. Okey, kemudian cuba murid tambah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Juga lebih pada 5. So, nak buat apa? Tolak 5. Asas tadi, 5. So, tinggal 3. Betul? Jadi, 1 kat sini. Okey, kemudian murid tambah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Juga lebih daripada asas 5. So, tolak 5. 6 tolak 5, 1. So, lebih 1 kan? Jadi, letak 1 saja. So, inilah jawapan dia. 1131 asas 5. Sebenarnya, sangat mudah sekiranya anak-anak atau murid-murid memahami konsep asas nombor. Okey, kita pergi ini. Ini get ready. Ini menarik. Bila datang soalan yang macam ni, murid selalu kata susah sebab pecahan, ada huruf X dan sebagainya. Jadi, jom bersama dengan saya, kita cuba menggunakan kalkulator. Okey, pertama, murid di rumah tekan seperti yang tertera. Tekan. Mira pun boleh tekan bersama-sama. Kita tekan 3. Tolak. Okey, kurungan. 2 sebab 2 ini. 2 ini. Okey, kemudian ada X kurungan. Okey, kurungan. Okey, nak dapat X, murid tekan button alpha yang ada pada kalkulator dan kurungan. Button alpha terletak di bahagian atas. Okey. Kemudian tolak 1, ikut sahaja kehendak soalan. Tolak 1. Okey, per 3. Okey, sama dengan ini, murid jangan buat salah. Bukan sama dengan di bawah ini, tetapi tekan button
alpha CALC. Alpha CALC. Okey. Murid akan dapat sama dengan. Okey, kemudian nak dapat X lagi sekali alpha kurungan per 2. Okey. Maaf. Ada error sikit cikgu. Ada error sikit ke? Maaf cikgu. Lagi sekali. Maaf cikgu. Okey. Lagi sekali cikgu Okey, tak apa. Kita cuba sama-sama ya. Baik, cikgu. Okey, lagi sekali murid di rumah kita Okey. bersama. Okey, mula-mula apa pun murid di rumah mesti ikut kehendak soalan. Okey, soalan pertama kita buat slow-slow. Soalan pertama ada nombor 3. Jadi murid tekan 3. 3. Okey, kemudian ada tanda tolak kan? Murid tekan tolak. Tolak. Okey. Kemudian kita sebenarnya nak tekan 2 tapi untuk kalkulator lebih baik kita letak kurungan dekat sini sebenarnya. Sebab itu saya letak kurungan. Kemudian murid tekan nombor 2. Okey, ada kurungan. Kurungan. Okey, tekan kurungan. Nak dapat X, saya cakap alfa kurungan. Alfa, button alfa kurungan sebab dia akan dapat nilai X. Baik. Betul tak? Mira Betul, dapat cikgu. tak? Saya dapat X, Okey, cikgu. murid pun dapat kan? Okey, kemudian tolak, Tolak, satu. tutup kurungan. Sebab tutup kurungan kan? Atau per 3. Cikgu maaf saya nak bertanya. Per 3 macam mana cikgu? Per 3, murid boleh tekan A, B per C. Ada tak jumpa button di kalkulator macam Okey. ni? Baik. Ha, Setuju, cikgu. okey. Kemudian 3, tutup 3, kurungan. Tutup kurungan. Okey, lepas tu kita nak dapat sama dengan ni. Bila kita nak dapat sama dengan, kita just tekan button alpha Tekan. CALC. Alpha. CALC. CALC. Baik. Dapat keluar tak sama dengan di rumah? Keluar, Kalkulator. cikgu. Okey. Kemudian nak dapat X kan? Tekan lagi sekali alpha Alpha. kurungan. Kurungan. Okey, per ni macam saya tekan tadi, Per. A, Baik. B per C ni 2. Okey, dah dapat sampai situ. Jangan buat apa-apa lagi. Okey, kemudian tekan button shift calculate, shift calculate, shift calculate 2 kali. Dapat tak nilai? Shift calculate, shift calculate. Okey, Akan shift dapat nilai sebegini. Betul tak? Dalam bentuk perpuluhan. Ya, betul, Bila cikgu. dapat perpuluhan, tak ada pun jawapan dalam ni. Bagaimana nak mencari? Murid boleh tekan shift, tekan A, B, C. Dan murid akan dapat jawapan 22/7. Sangat mudah, sangat senang. Cuma saya minta murid di rumah boleh screenshot, boleh tangkap gambar, boleh catat bagaimana apabila diberi soalan sebegini, murid boleh terus menggunakan kalkulator. Sebab saya sangat susah hati kalau murid pindah-pindah akan menyebabkan murid tersalah dekat situ. Kita nak cepat. Untuk kertas 1, kita lebih fokus bagaimana nak menjawab dengan cepat dan tepat. Okey, saya rasa itu saja perkongsian untuk penggunaan kalkulator. Didik TV KPM